Okey, cikgu dah record. Okey, jadi kelas kita ni nanti cikgu akan post di YouTube tau. So nanti kamu boleh tengoklah. Okey? So nanti kamu boleh tengok dekat YouTube. Nanti cikgu akan bagi link nanti. Okey? Okey. Jadi macam yang cikgu bagi tahu tadi, BM ni sebenarnya yang paling asas dalam BM ialah tata bahasa. Okey. Jadi kalau kamu tidak mampu untuk menguasai tata bahasa dengan baik, agak sukar untuk kamu skor dalam dalam peperiksaan nanti. Okey, sebab tata bahasa ni sebenarnya merupakan benda yang paling penting sebenarnya. So kalau kita tak boleh nak kuasai tata bahasa ni, susahlah. Okey. Sebab apa? Form 1 ni sepatutnya kamu dah kuasai tata bahasa yang mudah-mudah. Okey, sepatutnya kamu dah kuasai tata bahasa yang mudah-mudah. Sebab apa? Tata bahasa ni kan, kalau kamu tak kuasai tata bahasa tu dari sekarang, nanti bila kamu dah naik level nanti form 2, form 3 sampai form 5 nanti, kalau kamu tak kuasai sekarang, kamu akan ada masalah. Sebab bila SPM nanti dia akan minta tata bahasa yang lagi susah. So perkara yang paling penting untuk kamu buat, okey, sepanjang kita online class ni, cikgu akan asah kamu punya tata bahasa dulu. Karangan tu kita akan bincang nanti. Okey. Sebab apa? Kalau kamu boleh buat tata bahasa dengan baik, mesti karangan kamu akan okey. Tapi kalau kamu punya tata bahasa tak boleh nak kuasai, sukarlah untuk kamu kuasai karangan. Okey. Okey, kalau ada soalan apa-apa boleh tanya dekat chat box je. Alright. So, okey, yang dua orang dah keluar tadi, mungkin lain problem kot. Alright, so kita akan tengok okey, kalau suara cikgu tak clear boleh bagi tahu sebab cikgu takut line cikgu pun kadang-kadang problem juga. Okey, so kita akan start dulu Okey. Kamu buka yang kata hubung dulu. Okey, pergi dekat kata hubung dulu. Okey, kalau ada soalan apa-apa boleh tanya, okey? Okey. Cikgu tak nak okey, sebelum kita pergi kata hubung je cikgu ajar sikitlah yang benda yang paling basic lah. Kata nama am, kata nama khas, okey? Kata nama am, kata nama khas ni kita buat revision sikitlah. Siapa-siapa yang mungkin dah lupa ke kan? Dah lupa macam mana kata am, kata nama am, kata nama khas ni. Okey, kata nama khas kita gunakan untuk menerangkan ataupun untuk memezakan yang mana satu khas dan juga yang mana satu am. Okey, kalau am ni benda-benda yang biasa kita jumpa. Okey, kalau khas ni benda-benda yang bernama. Okey, yang nama khas untuk sesuatu ataupun seseorang. Barulah kita akan gunakan kata nama khas. Contoh, doktor. Okey, contoh perkataan doktor. Doktor, kalau kita tulis doktor sahaja, tak perlu huruf besar. Bermaksud dia lah kata nama am. Tetapi, kalau kita letak nama orang kat belakang tu, nama doktor tu apa? Contoh, Dr. Aminah. Okey, contoh Dr. Aminah. Jadi Dr. Aminah tu, doktor tu kita kena huruf besar. Sebab itu adalah pangkat dia. Faham Itu adalah cara macam mana kita buat tata bahasa ni. Okey, cara untuk kita buat kata nama am dan juga kata nama khas. Alright. Alright, jadi kita tengok pula kata hubung. Okey, kata nama am, kata nama khas. Cikgu sikit je lah, cikgu tak pergi detail sangat. Okey, nanti kita akan buat latihan lah untuk kamu dah faham. Okey, kita tengok okey, kepada Izzah, Aminah dan juga Arif. Okey, cikgu tahu mungkin kamu ada masalah dengan line kan? Okey, tak apa. Nanti cikgu akan upload video ni dalam YouTube. So nanti kamu boleh tengok juga. Okey, boleh tengok balik semula nanti. Kalau mungkin kamu tak jelas dengan suara cikgu ke, kan? Kejap keluar, kejap masuk ke, tak apa. Nanti boleh tengok balik. Right? Okey, so kata hubung ni kita ada 3 jenis. Okey, jadi kata hubung ni apa? Kata hubung ni ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata
ayat dengan ayat. Kata hubung terbahagi kepada 3. Okey, jadi kata hubung ni dia menghubungkan antara 2 ayat. Okey, menghubungkan 2 ayat menjadi 1 ayat. Menghubungkan rangkai kata menjadi 1 ayat. Okey, itu yang dimaksudkan dengan kata hubung. Kata hubung bukan sahaja menghubungkan ayat dengan ayat, tetapi juga menghubungkan rangkai kata. Okey. Okey, so dalam kata hubung ni, dalam kata hubung ni, tadi macam tadi cikgu dah terangkan, kita ada 3, gabungan, pancangan dan juga berpasangan. Kejap lagi kita akan tengok. Okey. Okey, contoh kata hubung tunggal dan juga kata hubung berpasangan gabungan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut. Okey, kat sini dalam nota ni dia dah bagi tahu contoh dah. Okey, contoh kata hubung dan juga ayat dia macam mana kita nak guna. Okey. So kita tengok yang pertama, agar. Okey, agar ni bukan agar-agar bukan makanan agar-agar tu, agar. Agar ni samalah maksud dia dengan supaya. Dia lebih kurang je maksud dia supaya dengan agar. Okey. Saya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera. Okey, cuba kita tukar. Saya berharap supaya kamu dapat menghubungi dia segera. Nampak tak? Lebih kurang sama je ayat dia. Sebab agar dengan supaya sama saja. Okey. Apabila? Okey, apabila ni ada masalah sikit tau. Okey, masalah apa? Ada pelajar yang confused. Sampai SPM pun, student SPM pun mereka confused. Apa beza apabila dan juga bila? Contoh, saya tertidur bila dia balik. Salah. Tak boleh macam tu. Saya tertidur bila dia balik. Itu bukan kata hubung. Bila bukan kata hubung. Bila ialah kata tanya. Okey, bila ialah kata tanya. Bilakah? Okey. Apabila ialah kata hubung. Contoh macam mukanya pucat apabila disoal. Okey, ingat ada beza apabila dan juga bila. Sebab apa? Ramai pelajar dia dah biasa cakap tu. Aku nak balik lah bila dia dah sampai. Macam tu contoh ayat dia. Oh, aku nak bangun lah bila dia dah datang. Salah, bukan bila. Perkataan sebenarnya ialah apabila. Okey. Atau awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana. Okey, yang ni cikgu rasa senang lah. Kan? Ramai tahu kan? Atau ni apabila pertanyaan melibatkan pertanyaan ataupun statement yang melibatkan dua benda yang bertentangan, yang tak sama. Awak suka makan nasi ayam atau nasi lemak? Okey. Awak suka bawa pandu kereta atau menunggang motosikal? Okey, nampak ada dua benda yang berbeza. Okey, bahawa. Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu benar. Okey, bahawa ni nak tahu tak dalam biasanya student dalam karangan, cikgu tak pasti kenapa ramai yang tak gunakan perkataan bahawa. Sedangkan perkataan bahawa ni sangat cantik. Kalau kita buat ayat, kita gunakan perkataan bahawa ni, dia jadi lagi cantik. Okey. Okey, dan senanglah. Okey, cikgu dah terangkan dan lah. Okey, hingga. Okey, hingga. Okey, hingga. Ayah dan kawannya berbual hingga larut malam. Okey, ayah dan kawannya berbual hingga larut malam. Jika saya berpayung jika hujan. Okey. Jika biasanya kita letakkan dia di tengah lah. Okey. Untuk kata hubung kita akan letakkan dia tengah. Tapi kalau macam jika kamu sudah sampai, hubungi saya. Tapi itu sebenarnya okey, dengar betul-betul ayat tu Jika kamu sudah sampai, hubungi saya. Ayat tu sebenarnya, nampak tak jika tu dekat depan kan? Tapi sebenarnya, jika berada di tengah. Sebab apa? Itu adalah ayat songsang. Ayat sebenarnya, hubungi saya jika kamu sudah sampai. Itu ayat yang sebenarnya. Okey? Jadi, boleh duduk depan tetapi dengan syarat itu adalah ayat songsang. Berkaitan dengan ayat nanti yang kita akan belajar. Okey, jikalau saya kaya, saya akan membina rumah kebajikan. Okey, jikalau lebih kurang macam kalau lah, lebih kurang. Okey, kecuali semua murid nadir kecuali ni hadir sebenarnya ni, bukan nadir ni, hadir. Okay, kamu betulkan kalau kamu dah print kamu punya tu kamu betulkan, bukan nadir, hadir. Okey, semua murid hadir kecuali Gopal. Okey. Okey, kerana Aini menangis kerana terlalu sedih. Okey, kerana ni biasanya kita gunakan untuk menerangkan sesuatu. Okey, untuk explain, untuk
untuk menerangkan sesuatu tentang sesuatu. Okey. Okey, lalu burung itu terbang lalu hinggap di dahan pokok. Okey, perkataan lalu kat sini dia merujuk kepada perbuatan yang serentak. Okey, dia bukan serentak lah, dia macam bukan serentak. Dia bersambung. Okey, perbuatan yang bersambung. Itu yang kita gunakan lalu. Contoh, dia berdiri lalu berlari. Okey, maknanya dia berdiri dulu, lepas tu dia berlari. Okey, jadi itulah yang dimaksudkan dengan lalu, perbuatan yang bersambungan. Lepas satu dia buat. Okey. Okey, kemudian kita pergi ke mana tadi? Okey, cikgu rasa mungkin sekejap lagi kita punya ni akan tertutup tau, sebab dia ada limit sebenarnya. Dia ada lagi 10 minit lagi. So kejap lagi cikgu akan bagi link baru, kamu masuk, okey? Link baru dan juga berserta dengan, kalau yang tak boleh masuk guna link, nanti cikgu akan bagi ID dan juga password yang baru. Okey, itu masalah kita gunakan 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 Zoom ni. Zoom dia tak boleh lebih daripada 50 minit. Itu masalah, kalau guna Google Meet dia tak boleh record. So cikgu tak boleh nak record kelas kita. Okey. Mana tadi? Okey, manakala baju Karim bersih, manakala baju adiknya kotor. Manakala ni untuk kita gunakan apabila kita nak hubungkan ayat perbandingan. Okey, apabila kita buat ayat perbandingan, kita kena guna manakala. Contoh, saya suka makan nasi ayam, manakala adik suka makan nasi lemak. Okey, nampak tak dia tengah-tengah. Dia macam ayat dia ada dua benda yang berbeza tapi dia nak gabungkan dalam satu ayat. Sedangkan kalau ayat tu, contoh kita buang dia punya manakala kan. Saya suka makan nasi ayam, titik. Adik suka makan nasi lemak, titik. Okey, ada dua ayat tapi kita gabungkan dia. Kita jadikan dia, saya suka makan nasi ayam manakala adik suka makan nasi lemak. Okey. Okey, sambil. Sambil ni yang maksudnya tadi. Sambil dengan lalu tak sama. Lalu ini adalah perbuatan yang berterusan. Berterusan. Dia bersambung. Dia bersambung. Okey, itu lalu tadi. Okey, dia perbuatan yang bersambung daripada satu perbuatan ke satu perbuatan yang lain. Okey, sambil pula adalah perbuatan yang dilakukan dalam satu masa. Okey, perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam satu masa tu. Maknanya dia buat serentak. Contoh ayat dia, Zalifah bernyanyi sambil menari. Maksudnya dia tengah menyanyi dan juga tengah menari. Dua-dua dia buat. Contoh, Zalifah sedang belajar sambil makan. Maksudnya dia tengah belajar dan juga dia tengah makan. Okey. Okey, serta. Zahid serta abangnya menonton wayang. Okey, serta ni macam dan. Okay, tapi cikgu nak terangkan sikitlah berkaitan dengan serta ni. Biasanya kita gunakan serta ni lepas kita guna dan. Contoh, saya suka makan nasi ayam dan nasi lemak serta nasi kerabu. Okey, kamu tak boleh guna macam ni tau. Jangan terbalik tau. Saya suka makan nasi ayam serta nasi kerabu dan nasi lemak. Tak boleh, salah Serta kena berada di belakang selepas serta. Selepas dan. Dan kena ada dulu, baru serta. So kalau kamu nak guna serta, kamu kena guna dan dulu. Okey, kadang-kadang kita nak jadikan ayat kita panjang kan. Boleh je, tak ada masalah. Saya suka makan nasi ayam dan nasi lemak serta nasi tomato contoh. Okey. Itu contoh dia lah. Okey. Semenjak. Saya berkawan dengannya semenjak kecil. Semenjak dengan sejak lebih kurang sama. Lebih kurang sama je. Cuma dia pendek sikit lah. Kalau sejak tu pendek sikit, semenjak tu yang panjang. Sama je. Okey. Sementara. Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat. Sungguh pun buta, orang itu mampu berdikari. Okey, itu ni huruf kecil bukan huruf besar, dia silap kot. Okey, sungguh pun buta, sungguh pun dia boleh sungguh pun sebenarnya sepatutnya dia berada di tengah. Okey, kata hubung biasanya berada di tengah, kecuali kalau ayat tersebut merupakan ayat
apa tu? Merupakan ayat merupakan ayat apa tu? Songsang. Okey, kalau ayat songsang baru dia berada di depan. Contoh ayat tu sungguh pun buta orang itu mampu berdikari. Sebenarnya kalau kita tengok dalam bentuk ayat yang biasa, susunan biasa, orang itu mampu berdikari, sungguh pun buta. Maksudnya macam dia sungguh pun ni lebih kurang macam walaupun lah. Okey, lebih kurang macam walaupun. Okey, supaya tadi sama macam agar-agar agar. Agar-agar pula, agar-agar tu kuih. Okey, supaya sama dengan agar. Belajarlah bersungguh-sungguh. Ni pun patutnya ada dash kamu letak dash kat tengah dia. Belajarlah bersungguh-sungguh supaya pandai. Okey, walaupun tadi cikgu cakap tadi sama macam sungguh pun. Okey, nampak tak? Walaupun letih, diselesaikannya juga kerja itu. Maksudnya walaupun diselesaikannya juga tugas itu walaupun dia letih. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Ataupun dia menyelesaikan juga kerja itu walaupun letih. Dia sama macam sungguh pun tadi. Okey, tetapi ni kita gunakan untuk menerangkan ataupun dalam satu ayat yang berlawanan. Okey, dalam satu ayat dia menceritakan perkara yang berlawanan. Contoh, badannya besar tetapi penakut. Okey, itu contoh. Dia bagi tahu betul orang tu badannya besar tapi dia, yang berlawanannya ni ialah penakut. Contoh, orang itu kaya tetapi terikut. Okey, nampak tak berbeza dua fakta tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan tetapi. Kenapa kita guna tetapi? Okey. Kamu kena kuasai betul-betul benda ni. Sebab kalau kamu tak kuasai, nanti akan jadi masalah. Okey. Kita tengok kalau yang berpasangan pula. Okey, baik dan juga mahupun. Okey, yang ni berpasangan. Maknanya kena guna dua-dua sekali lah. Baik lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya itu. Maksudnya tak kisahlah perempuan ke lelaki ke, kita sama-sama lah bergotong royong untuk bersihkan balai raya ini. Okey. Itu baik dan juga mahupun. Okey, baik dan juga baik. Baik Daud, baik adiknya sama-sama pintar. Okey. Cikgu tak pasti kenapa dalam nota ni banyak dash yang hilang. Jadi kamu letak dash letak dash yang mana kamu rasa perkataan dia typo tu, letak dash. Ataupun betulkan balik. Sebab ada beberapa perkataan dia yang tak berapa apa tu, dia punya typo dia teruk sangat. Okey, bukan sahaja malah. Fuad bukan sahaja nakal, malah suka ponteng sekolah. Okey. Bukan sahaja dan juga malah. Kalau bukan sahaja dan malah ni, dia kena guna dua-dua. Kamu tak boleh guna satu je. Contoh, kamu guna Fuad bukan sahaja nakal, lepas tu kamu titik. Tak boleh, salah. Okey. Bila kita dah guna bukan sahaja, kita kena guna malah juga. Contoh, Imran bukan sahaja anak sulung. Imran bukan sahaja anak yang pandai. Lepas tu titik. Tak boleh, salah. Okey, sebab bila kita gunakan perkataan bukan sahaja, dia mesti ada kat belakang dia ada lagi. Dia tak boleh bukan sahaja. Okey. Dia mesti ada lagi perkataan lain dekat belakang ni dan perlu disambut dengan malah. Okey. Fuad bukan sahaja nakal, malah suka ponteng sekolah. Okey, nampak tak ada dua fakta dekat situ. Okey, ada dua benda yang dia nak bagi tahu tentang Fuad ni. Okey, seterusnya entah. Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah tidak. Entah tu maksud dia tak tahulah, tak tahu betul atau tidak lah maksud dia. Okey, entah. Kan biasa kita cakap kan, kau dah makan apa tu? Hari ni cikgu ada, entah. Nak makan apa hari ni? Entah. Okey. So gunakan perkataan entah dengan betul. Okey, jangan pun. Jangankan RM10, RM1 pun dia tidak ada. Ini pun biasa kita jumpa. Tetapi cikgu selalu perasan, pelajar jarang guna kata hubungan pasangan macam ni. Kata hubung pasangan macam ni. Okey. Kemudian, kian. Okey, kian lama, kian banyak orang yang ke sana. Okey, perkataan kian kamu kena guna 2 kali tau. Okey. Kian lama, kian banyak orang yang ke sana. Dia macam semakin lah. Okey, kian ni dia sama macam semakin. Kamu tulis atas kertas kamu kat tepi-tepi tu.
kian ni samalah macam semakin lama semakin ramai orang ke sana contoh. Okey. So sama macam kian ni lah. Tapi kalau nak guna satu, dia punya fungsi dia tak sama. Contoh, kian ramai orang datang ke kedai ini. Contoh. Maksudnya semakin ramai orang datang ke kedai ini. Dia ada beza. Okey. Sama ada ataupun. Okey, guru besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke sekolah. Okey. Okey, cikgu rasa dia punya